A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak-akak semua. Harapnya akak-akak semua berada dalam keadaan yang baik. Okey. Diberikan kesihatan yang baik selalu insya-Allah. Okey. Insya-Allah hari ini saya akan sambung pengajian. Okey, hari ini kita akan sambung 3 huruf. Okey. 3 huruf iaitu huruf nun, lam dan ra. Okey. Ketika dia berbaris sukun, berbaris huruf berbaris lin dan berbaris sabdu. Okay. Minggu lepas saya dah sharekan macam mana huruf-huruf nun, lam dan ra ketika dia berbaris pendek, berbaris panjang dan berbaris tanwin. Jadi hari ini saya akan masuk huruf yang sama nun, lam, ra. Okay. Ketika dia berbaris sukun, berbaris lin dan berbaris sabdu. Okay, macam mana kita nak bunyikan? Saya akan buka. Okey, akak-akak semua yang berada di rumah boleh ikut sama-sama dengan saya. Buka buku warna purple, okey, warna ungu. Okey, buka buku warna ungu pada muka surat 8. Okey. Jangan tengok. Pada muka surat 8. Okey. Silap. Okey. Okay, kita akan tengok dahulu huruf nun. Huruf nun, okay, pada muka surat 8. Ini adalah huruf nun. Ejaan nama dia adalah N, U, N. Nun. Okay. Huruf nun. Okay, kita nak tengok huruf nun ni ketika dia berbaris lin. Okay, lin ni ada 2. Berbaris lin, berbaris sukun dan berbaris sabdu. Macam mana huruf nun ni kita nak bunyikan dia? Macam mana bunyi dia ketika dalam keadaan 4 keadaan ni lah. Okay. Yang pertama sekali kita fokus untuk bacaan lin yang pertama. Bacaan lin yang pertama, kalau kita nampak sini huruf nun, baris atas berjumpa dengan huruf ya yang mati. Okay, nun berbaris atas, kita akan bacakan bunyi dia dengan na. Okay, nun baris atas. Na. Okay, na. Ini adalah kita dah dapat dah bunyi dia, na. Kemudian berjumpa dengan ya mati. Kalau berjumpa dengan huruf ya, kita kena tambah huruf ai dekat hujung. Okay, jadi bunyi yang terhasil adalah bunyi nai. Nai. Itu adalah bunyi dia. Bagi bacaan lin yang pertama ni lah. Nun baris atas berjumpa dengan ya mati. Akan terhasil bunyi nai. Okay, seterusnya bacaan yang kedua, bacaan lin yang kedua, iaitu huruf nun baris atas berjumpa dengan huruf waw. Okay. Nun baris atas kita akan bunyikan dengan na. Kemudian berjumpa dengan huruf waw, kita akan tambah huruf u. Okay. Jadi bunyi yang terhasil adalah now. Now. Okay. Bacaan lin yang pertama, nai. Bacaan lin yang kedua, now. Dapat Okay, seterusnya kita tengok pula bacaan sukun. Bacaan sukun, kita tengok dekat sini. Nampak ada huruf hamzah baris atas berjumpa dengan huruf nun yang mati. Okay, apabila huruf nun yang mati, kita letak dia sebagai huruf N. Okay, tapi sebelum tu kita tengok dulu huruf hamzah. Hamzah baris atas bunyi A. Okay, A. Hamzah baris atas bunyi A, berjumpa dengan nun mati kita akan letak huruf N saja. Jadi bunyi yang terhasil adalah an. An. Kalau nampak hamzah baris atas jumpa dengan nun mati, bunyi dia adalah an. Boleh? An. Itu adalah bacaan sukun. Seterusnya untuk bacaan sabdu, kita tengok sini hamzah baris atas berjumpa dengan nun sabdu baris atas. Okay. Hamzah baris atas kita akan bunyikan dengan A, hamzah baris atas. Kemudian nun ada sabdu. Kita akan baca dia dengan N2 tambah dengan A, baris atas. Bunyi yang terhasil adalah anna. Anna. Kalau sabdu ni kita kena doublekan bunyi huruf nun. Okay, selepas tu kita tengok atas sabdu ada baris atas tambah A. Anna. Boleh? Okay, jom kita bacakan sama-sama. Okay. Untuk yang pertama dahulu,
Bacaan Lin yang pertama kita akan baca dengan nai. Nai. Boleh? Okey. Ini padam. Okey. Sekejap Okey. Yang pertama, nun baris atas jumpa dengan ya mati, kita akan bunyikan dengan nai. Nai. Nun baris atas berjumpa dengan waw mati, bunyi dia nau. Nau. Nun mati sebelumnya ada hamzah baris atas. Okey, hamzah baris atas jumpa dengan nun mati, kita akan bunyikan dengan an. An. Okey. Seterusnya hamzah baris atas berjumpa dengan nun sabdu baris atas. Nun sabdu, ni sabdu, kemudian baris atas. Okay. Jadi bunyi yang tasil adalah anna. Anna. Okay, itu adalah 4 bacaan bagi huruf nun ketika berada di dalam keempat-empat keadaan ni lah. Okay. Seterusnya kita boleh pergi huruf seterusnya iaitu huruf lam. Okay. Ini adalah huruf lam. Okay, nama ejaan dia L, A, M. Minta maaf tulisan saya buruk sedikit tapi harapnya faham. Okay, ini adalah huruf lam. L, A, M. Lam. Lam ini adalah hurufnya. Okay. Tengok pula huruf lam ketika berada dalam 4 keadaan ni iaitu bacaan lin yang pertama, bacaan lin yang kedua, bacaan sukun dan bacaan sabdu. Okay. Tengok dahulu yang pertama, okey, bacaan lin yang pertama, lam berbaris atas kita akan bunyikan dengan la. Lam baris atas bunyi la. Okey, kemudian berjumpa dengan huruf ya, kita akan tambah huruf I. Bunyi huruf I. Jadi bunyi yang terhasil dekat sini adalah lai. Lai. Itu adalah bunyi dia. Lai. Okey. Seterusnya bacaan lin yang kedua, okay, kita tengok ada huruf lam berbaris atas. Lam berbaris atas bunyi dia adalah la. Sama juga macam tadi, la. Kemudian berjumpa dengan huruf waw mati. Kita akan tambah huruf u, bunyi huruf u. Okay, jadi bunyi yang terhasil dekat sini adalah lau. Lau. Tadi bacaan lin yang pertama lai. Yang kedua ni lau. Lai, lau. Boleh? Seterusnya bacaan sukun bagi huruf lam. Kita tengok huruf lam ni sukun. Sukun ni maksud dia mati. Mati tu ada tanda ni lah, tanda mati ni kan. Okey. Bacaan lam yang mati. Okey. Sekejap, saya padam. Bacaan lam yang mati, kita tengok sebelum huruf lam mati ada huruf hamzah baris atas. Okay. Jadi hamzah baris atas kita akan bunyikan dengan A. Hamzah baris atas bunyi A. Berjumpa dengan lam mati kita tambah huruf L sahaja. Untuk mewakili bunyi huruf lam mati. Okay. Jadi bunyi yang terhasil adalah al. Al. Okay, itu adalah bunyi dia. Al. Seterusnya bacaan sabdu. Yang first kali hamzah baris atas bunyi A. Kemudian kita tengok huruf lam dia ada tanda sabdu. Kemudian dia ada tanda baris atas ni. Jadi bila ada tanda sabdu kita kena doublekan bunyi huruf lam. Kita tambah 2L. Okey, kemudian letak huruf A. Okey. Okay, jadi bunyi yang terhasil adalah Allah. Allah. Boleh? Okey, boleh ikut sama-sama dengan saya. Bacaan li yang pertama. Lai. Okey, kalau nampak ni lai. Lam baris atas jumpa dengan ya mati, bunyi dia adalah lai. Kemudian lam baris atas berjumpa dengan waw mati, bunyi dia adalah lau. Lau. Okey. Kemudian hamzah baris atas berjumpa dengan huruf lam mati. Kita akan bunyikan dengan al. Seterusnya okey, hamzah. Sekejap Okey, seterusnya hamzah berbaris atas berjumpa dengan lam ada tanda sabdu, kemudian ada baris atas sabdu. Jadi bunyi dia adalah Allah. Allah. Itu adalah bunyi dia. Allah. Boleh?
Lai, lau, al, alla. Itu adalah bacaan bagi huruf lam ketika berada dalam empat-empat keadaan ni lah. Okey, baiklah. Seterusnya saya masuk huruf yang ketiga iaitu huruf ra. Okey, huruf ra. Okey, ejaan nama dia adalah R, O, O. Apostrophe. Okey, R, O, O. Apostrophe. Huruf ra ketika dia berbaris atas, dia adalah bacaan ra yang tebal. Okay. Ambil dahulu note ni. Okay, bacaan ra yang tebal. Okay, jadi kita tengok yang pertama, keadaan yang pertama, ra berbaris atas berjumpa dengan ya. Okay. Ra berbaris atas, keadaan dia tebal. Jadi bunyi yang terhasil adalah ra. Kita akan letak huruf O, bukan huruf A. Macam sebelum ni kalau lam berbaris atas, kita bunyikan dengan la. Betul? Tambah huruf A. Sama juga dengan huruf nun. Ketika dia berbaris atas, kita bunyikan dengan na. Tambah huruf A. Tetapi ra berbaris atas, okay, ra yang berbaris atas, kita akan bunyikan dengan ra. Okay, dia kena tambah huruf O, bukan tambah huruf A. Okay, sebab keadaan dia tebal. Okay, boleh? Ra berbaris atas, kita akan bunyikan dengan ra, bukan bunyi dia ra. Okay. Kalau kita bunyikan dengan ra, salah. Yang ni baru betul. Bunyi dia ra, bukan ra. Jadi kat sini, ra berbaris atas berjumpa dengan ya. Ra berbaris atas bunyi ra, berjumpa dengan ya kita tambah I. Bunyi yang terhasil adalah roi, roi. Itu adalah bunyi dia. Yang kedua, ra berbaris atas bunyi dia ra, R-O. Okay. Berjumpa dengan huruf waw, kita akan tambah huruf U. Bunyi dia adalah row, row. Boleh? Row. Okay. Seterusnya, hamzah berbaris atas berjumpa dengan ra mati. Hamzah berbaris atas bunyi A. Berjumpa dengan ra mati, kita akan ambil huruf depan saja iaitu huruf R. Jadi bunyi yang terhasil adalah R, R. Boleh? R. Kat mana nak bunyikan ra ni? Sentuh makhraj dia lah. Kita dah belajar minggu lepas. Huruf ra, makhrajnya hujung lidah berjumpa dengan gusi atas. Naikkan lidah kita ke atas. R, R. Naikkan lidah, sentuh gusi atas. R. Okey, seterusnya hamzah berbaris atas berjumpa dengan ra sabdu baris atas. Hamzah berbaris atas kita akan bunyikan dengan A. Hamzah baris atas bunyi A. Berjumpa dengan huruf ra sabdu. Doublekan bunyi huruf R. Nah, double. Letak R ni 2 kali. Kemudian ambil baris atas. Baris atas tambah huruf O. Untuk huruf tebal sahaja, ketika berbaris atas kita kena tambah huruf O. Okay. Huruf-huruf lain yang nipis, kita kena letak huruf A lah untuk baris atas. Jadi kat sini. Okay. Sekejap Jadi bunyi dia adalah ar-ra. Tadi terputus. Okay, ini adalah bunyi dia ar-ra. Ar-ra. Okay. Jom baca bersama saya. Yang pertama bunyi dia adalah roi. Roi. Yang kedua, ra baris atas berjumpa dengan waw, bunyi dia adalah row. Row. Kemudian yang ketiga, hamzah baris atas bunyi A berjumpa dengan ra mati. Bunyi yang terhasil adalah R. R. Okey, itu adalah bunyi bagi huruf ra ketika dalam keadaan empat-empat keadaan ni. Okey, boleh Seterusnya saya akan selesai untuk pengajian kita.
Jadi saya akan sambung. Saya akan sambung untuk berikan kerja rumah kepada akak-akak semua. Okay, apakah kerja rumahnya? Kerja rumahnya adalah latihan menulis. Okay, sebelum saya proceed kepada latihan menulis, saya nak berikan akak tips-tips dia. Okay, yang pertama untuk huruf nun. Huruf nun sebelumnya boleh bersambung, selepasnya boleh bersambung juga. Okay. Ketika nun yang bersambung bentuk dia macam ni. Ni bentuk berada di awal, bentuk nun berada di tengah dan bentuk nun ketika berada di hujung. Ini adalah bentuk dia. Okay, boleh? Seterusnya huruf lam. Huruf lam sebelumnya boleh bersambung, selepasnya pun boleh bersambung. Huruf lam ketika di awal bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni, huruf lam ketika di awal. Huruf lam ketika berada di tengah sama bentuk dia macam ke awal juga. Dan huruf lam ketika berada di hujung bentuk dia macam ni. Okey, kembali kepada bentuk asal. Okey. Seterusnya, untuk huruf ra. Okey. Untuk huruf ra, sebelumnya boleh bersambung, selepasnya pun boleh bersambung. Okey. Selepasnya tak boleh bersambung. Selepas huruf ra tak boleh bersambung. Huruf ra ketika berada di awal bentuk dia macam ni. Dan huruf ra ketika berada di tengah bentuk dia macam ni. Ini huruf sebelumnya lah. Huruf sebelum. Dia akan berada di keadaan yang macam ni ketika huruf ra berada di tengah. Dan ketika huruf ra berada di hujung bentuk dia macam ni. Sama keadaan macam berada di tengah. Seterusnya ini adalah tips untuk huruf hamzah, untuk huruf alif, waw dan ya. Huruf alif sebelumnya boleh bersambung, selepasnya tak boleh. Waw sebelum boleh, selepas tak boleh. Ya sebelum boleh, selepas pun boleh. Okey. Jadi saya akan berikan huruf-hurufnya supaya akak sambung. Okey, untuk buat kerja rumah ni. Saya nak bagi tugasan. Okey, cuba akak, yang ni saya padam. Akak-akak boleh, sebelum saya padam boleh dulu tengok-tengok dulu. Okey, nak ambil nota pun boleh. Okey, seterusnya saya akan padamkan. Okey. Saya akan berikan akak-akak semua kerja rumah. Okey. Cuba sambungkan soalan yang pertama. Sambungkan an sambung dengan lau. Boleh? Kemudian sambungkan lagi dengan an, lau, rau. An, lau, rau. Minta maaf An, lau, rau. Sambungkan bunyi-bunyi huruf ni. Sambungkan huruf-huruf ni Okay. Yang pertama sekali huruf nun. Selepas huruf nun boleh bersambung. Jadi dia boleh bersambung dengan huruf lam. Nun dia boleh sambung dengan huruf lam. Seterusnya selepas huruf waw tak boleh bersambung. Jadi waw dia tak boleh bersambung dengan huruf ra. 3 soalan saja saya nak bagi. Soalan yang kedua. Cuba sambungkan. Okey. Allah. Allah sambung dengan nai. Nampak Okey. Kemudian nai sambung dengan Allah, nai, roi. Okey, sambungkan huruf tiga huruf ni. Okey. Yang pertama huruf lam, selepas huruf lam boleh bersambung. Jadi lam dia boleh bersambung dengan huruf nun.
Selepas huruf ya boleh bersambung. Jadi dia boleh bersambung dengan huruf ra. Okey. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okey, sambungkan bunyi huruf R. Okey. R sambung dengan lai. Okey. Lai sambung lagi dengan huruf nun tak ada. Now. R, lai, now. Sambungkan tiga-tiga huruf ni. Okay, saya tak perlulah tulis ni. Sekejap Okay. Okay. Boleh? Jadi kita tengok. Selepas huruf ra boleh tak boleh bersambung. Okay. Selepas huruf ra dia tak boleh bersambung dengan huruf selepas. Jadi dia tak akan bersambung dengan huruf lam. Huruf ya, selepas huruf ya boleh bersambung. Jadi dia boleh bersambung dengan huruf nun. Okay. Saya nak kakak tuliskan dekat buku. Okay, macam mana keadaan huruf-huruf, keadaan tiga-tiga ni ketika bersambung. Boleh? Okay. Selesai. Itu sahaja kerja rumah yang saya akan berikan. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan pada kelas yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.